Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakan kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, sabar dan santun. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan, wa jamilna bil afiyah, dan kurniakan kepada kami akan kesihatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wahai Tuhan, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar anak-anak pelajar tingkatan 2? Pada siri yang pertama ini, kita akan mula mempelajari subjek Maharatul Quran untuk tingkatan 2. Maharatul Quran lissanah al-thaniyah. Baik. Apa yang kita akan pelajari pada tahun ini dengan menggunakan buku teks Maharatul Quran, kita akan mempelajari berkenaan pada pelajaran yang pertama, iaitu Ahkamul Mim As-Sakinah. Hukum hakam mim as-sakinah. Hukum mim mati. Hukum mim mati. Jadi dalam subjek Maharat Al-Quran tingkatan 2 ini, kita akan, selain daripada kita mempelajari hukum tajwid, kita akan mengaplikasi maratibul qiraah yang kita pelajari pada tingkatan 1 dalam sesi tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Ni, tilawatul Quran. Baik. Kita berbalik pada pelajaran apa yang kita akan belajar. Pelajaran yang pertama, iaitu kita akan mempelajari berkenaan dengan hukum mim mati. Dalam hukum mim mati ni kita akan belajar ta'rif, definisi mim mati, ahkamul mim as-sakinah, ahkamul mimi as-sakinah, hukum hakam mim mati, hukum ikhfa asy-syafawi, idgham asy-syafawi, dan izhar asy-syafawi. Kesemua ini kita sudah pelajari di sekolah rendah, di sekolah agama. Cuma dalam subjek maharat ini kita belajar hukum hakam ini dengan menggunakan bahasa Arab. Itu saja. Tak susah pun. Mudah saja. Benda mudah, jangan buat payah. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Kita akan mempelajari hukum hakam mim dan nun musyaddadatain. Ini pun kita sudah belajar. Yang mana kita akan belajar ta'riful gunnah, definisi dengung gunnah, dan makhraj gunnah, dan miqdaruha, dan qadar gunnah itu berapa, 10, 20 harakat. Jangan bohong. Mana ada qadar gunnah 10 harakat? Kita akan pelajari. Nak tahu ustaz bohong tak bohong, kita akan pelajari nanti dalam pelajaran yang kedua, definisi gunnah, makhraj gunnah, dan qadar gunnah. Selepas tu kita akan belajar hukum mim dan nun musyaddadatain. Dan yang ketiga, dalam pelajaran yang kedua kita akan belajar wajhut tasmiyah, bentuk penamaan. Bentuk penamaan likulli minal mimi wan nuni al musyaddadatain. Wajah penamaan setiap hukum mim dan nun musyaddadah. Dan yang terakhir, dari pelajaran yang kedua, kita akan lihat al-amsilah, contoh-contoh bagi hukum mim dan nun musyaddadatain. Seterusnya, pelajaran yang ketiga akan kita pelajari hukum lam, ahkamul lamati as-sakinah, hukum lam yang mati. Jadi hukum lam mati itu lam sakinah,
terbahagi pada pertama lamul ismi, yang kedua lamul ta'rif, yang ketiga lamul fi'li, yang keempat lamul amri, dan yang terakhir lamul harfi. Kemudian pelajaran yang keempat, kita akan mempelajari berkenaan dengan lafzul jalalah, nama Tuhan kita, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari sudut apa sekarang ni dengan nama Allah ni? Kita akan mempelajari hukum lam itu, hukum lam yang terdapat pada lafaz al-jalalah, lafzul jalalah, iaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi bila lepas ni kalau orang sebut lafzul jalalah, maka kita faham lafzul jalalah tu hanya satu saja. Lafaz jalalah itu hanya satu je. Siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan tak boleh selain daripada Allah dinamakan Allah. Hanya zat yang wajibul wujud. Apa dia zat yang wajibul wujud? Diri yang mesti ada. Itu dinamakan Allah. Selain itu tak boleh. Makhluk nak bubuh nama Allah tak boleh, berdosa. Tetapi nak disandarkan kepada Allah itu boleh. Seperti apa? Abdullah, hamba Allah. Nama Allah lain, Ar-Rahman. Nak sandarkan kepada Ar-Rahman boleh. Nak bubuh Ar-Rahman, nama orang Rahman tak boleh. Abdur Rahman, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi dalam ahkam lamul al-jalalah ni kita akan mempelajari subtopiknya ahkam lam lafzul jalalah. Hukum lam pada lafaz lafzul jalalah, iaitu Allah. Allah. Kemudian kita akan mempelajari halata, dua hal keadaan tafkhim, dua keadaan yang menebal. Lam yang tebal pada lafaz al-jalalah. Allah. Allah. Itu tebal tu, tafkhim. Kemudian kita akan belajar kenapa, sebabnya ditebalkan lam pada lafzul jalalah dan contohnya. Dan seterusnya kita akan mempelajari hal tarqiq lam lafzul jalalah. Jadi keadaan lam pada lafzul jalalah ni ada dua saja. Pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Yang pertama tafkhim, yang kedua ialah tarqiq. Keadaan tarqiq. Apa makna tarqiq? Nipis. Keadaan bilanya nipis lam lafzul jalalah. Dan sebab nipis lam lafzul jalalah berserta dengan contohnya. Dan pelajaran yang kelima, kita akan mempelajari hukum. Ini yang terakhir dalam tahun ni kita akan belajar, iaitu berkenaan dengan hukum hakam ra. Hukum hakam ra dan halat keadaan-keadaan ra itu macam mana, tebal ke nipis. Kita akan belajari pada pelajaran yang kelima. Itu sahaja daripada Ustaz sebagai mukaddimah pendahuluan siri kelas kita yang pertama bagi subjek Maharatul Quran Lisanati Thaniyah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.